Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala amma ba'du. Okey, pada kali ini kita akan masuk kepada tajuk berkaitan kewajipan isteri selepas berlakunya perceraian. Okey, jadi di antara perkara yang penting yang berkaitan dengan selepas berlaku perceraian ni adalah bagi seorang wanita tersebut adalah bereddah. Okey, eddah ni maksudnya satu tempoh bagi seorang perempuan ataupun wanita menunggu semata-mata kerana mematuhi perintah Allah SWT. Ini adalah yang utamalah dalam baidah, kerana patuh perintah Allah SWT ataupun sebagai tanda kesedihan terhadap kematian suami. Jadi bila mati suami ni kena bertenanglah, tempoh bertenang sehingga mendapatkan kekuatan untuk meneruskan kehidupan semula. Okay, jadi dia ada tempoh yang sabarlah untuk menunggu sebelum dia berkahwin semula lah. Ataupun yang seterusnya untuk memastikan rahimnya bebas daripada kehamilan. Ini adalah khususnya bagi supaya kalaulah berlaku perceraian dan terus berkahwin, dibimbangi tidak diketahui siapakah, kemudian perempuan itu mengandung, maka dibimbangi tidak diketahui siapakah tuan punya benih tersebut. Maka dia akan berlaku perbalahan lah. Jadi kita tak sini adalah tigalah unsur utama kenapa perempuan tersebut kena bereddah. Pertama, kerana nombor satu, mematuhi perintah Allah SWT. Itu yang utama sebenarnya. Mana-mana eddah pun semua, itulah konsepnya, semua ini adalah hukum Allah SWT. Yang kedua, kerana memberi tempoh bertenang, bersedih terhadap kematian suami sebelum meneruskan kehidupan yang seterusnya, sama ada nak berkahwin semula ataupun tidak berkahwin semula. Dan ketiganya, untuk nak pastikan nasab anak bagi kes mengandung. Jadi kena tunggu dululah sehingga tempoh yang tertentu sebelum berkahwin semula, supaya jelas siapakah tuan punya anak kalau dia itu mengandung. Okey, di sini terdapatlah beberapa hikmah persyaratan iddah. Namun secara umumnya saya telah sebutkan apa benda ni, hikmah tersebut dalam definisi ta'dil lah, kan. Yang pertama ni, kalau kita tengok bagi kes kematian suami, kan, antaranya menunjukkan rasa kesetiaan pada suami lah, kan. Kalau anda kata terus berkahwin selepas daripada mati suami sehari 2 hari, jadi ni akan menimbulkan perasaan kurang senang lah kepada kaum kerabat suami, kan. Cepat sangat kahwin, kan. Dia akan menimbulkan rasa tidak elok, kan. Jadi apabila isteri bertenang, tak berkahwin semula dan tempoh telah ditetapkan, ini menunjukkan kepada lambang kesetiaan, kasih sayang kepada suami tersebut dan keluarganya lah. Okey. Kemudian seterusnya, ini menggantikan adat jahiliah. Kerana pada zaman jahiliah dulu, perempuan yang kematian suami kena berkurung tempat gelap selama setahun dan melumurkan tubuh badannya, mukanya dengan hitam, dengan warna hitam. Jadi adat tersebut telah diubah dengan satu gaya ataupun perbuatan yang diterimalah oleh syarak dan diterima oleh adat dan masyarakat. Kemudian kalau yang diceraikan hidup, fasah kata talak, jadi kalau isteri tersebut tu dia perempuan yang ada haid, kan, atau mengandung, kan, jadi sebenarnya adalah untuk memastikan supaya kalaulah mengandung lepas pada itu, kalau masuk kalau yang haid tu masuk tidak mengandung, untuk mengetahui nasab keturunan. Dan kerana dari segi tanggungjawab, bapa yang disahkan pada anak itu, itulah yang bertanggungjawab lah terhadap anak tersebut, nafkah, perwalian dan semua dengannya lah. Okey, kalau yang sudah menepos, yang mana tidak mengandung ataupun yang masih kanak-kanak yang memang tidak mengandung, jadi pertamanya adalah nombor satunya kerana mematuhi perintah Allah lah. Yang ni sebenarnya yang tu yang telah dinyatakan sebentar tadi. Mematuhi perintah Allah ni adalah semua sepatutnya merangkumi bagi semua iddah lah. Tak kira lah kematian suami ke, apa benda ni, yang haid ke, itu nombor satu sebenarnya. Jadi di sini alasan yang pertama, kalau yang menepos ke pun sebab ada ayat khas yang menunjuk yang perlu bereddah bagi perempuan yang menepos dan juga yang isteri yang masih kanak-kanak. Kemudian seterusnya, kalau yang menepos dan juga kanak-kanak ni adalah untuk nak memelihara ataupun nak memulihkan ikatan perkahwinan. Jadi maksudnya kalaulah terus berkahwin tu, maksudnya kalau selepas bercerai terus kahwin tu, nampaknya macam perkahwinan tu nampak bukan ikatan yang
hebat lah, bukan mitsaqan ghalidha, satu ikatan yang kuat. Nampaknya macam kalau tu bercerai tu kahwin tu macam mudah sangat berada dalam dekapan lelaki lain. Dia lebih kurang macam pelacuran lah gitu. Jadi ini tidak sesuai lah dengan konsep perkahwinan yang begitu hebat sekali. Okey, kemudian seterusnya mengambil sikap hati-hati mengambil sikap hati-hati, dibimbangi takut berlaku perkara pelik lah dalam hubungan tu, dalam perkara ni takut-takut tiba-tiba jadi mengandung. Itu sebenarnya sebagai ihtiyat lah, sebagai ihtiyat supaya tidak berlaku, supaya bimbang dia tidak berlaku perkara untuk mengelakkan berlaku perkara yang luar biasa daripada kebiasaan, walaupun memang menepos ni tak boleh mengandung kan. Kanak-kanak tidak boleh mengandung tapi takut-takut berlaku. Jadi oleh kerana itu tunggu dululah. Okey, itu saja. Okey, kemudian antaranya lagi memberi peluang kepada pasangan untuk merenung kembalilah sikap dia tingkah laku selepas bercerai. Moga-moga dia menjadi titik perubahan ke arah kebaikan lah kan. Mungkin lepas pada tu, walaupun mereka tidak bersama semula, tidak kembali semula, mungkin mereka akan mengubah sikap dan perangai dan tingkah laku untuk maknanya kalau kahwin semula, membentuk kehidupan semula, jadi mungkin akan berubahlah, sama ada lelaki ataupun perempuan yang terlibat tersebut akan berubah ke arah kebaikan kalau mereka berkahwin semula dengan pasangan yang lain pula. Kemudian bagi kes talak raj'i, dia mungkin antara hikmahnya boleh bersatu semula kan. Semoga mungkin selepas bercerai tersebut dia akan merenung kembali dan tempoh masih ada. Semoga mungkin ada anak-anak. Mungkin perceraian tu mungkin berpisah dan tempoh yang tersebut mungkin satu perkara yang perik. Mungkin mereka boleh berbaik semula lah. Okey, lepas pada itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis edah. Pertama, edah kematian. Okey, kalau edah kematian, pertama kita tengok sini. Kalau masa perempuan tersebut dia tu hamil, maka edahnya tamat dengan melahirkan anak lah. Sama ada melahirkan anak, sama ada lahir cukup bulan ataupun tak cukup bulan lah. Sekurang-kurangnya 6 bulan lah untuk pastikan itu anak dia lah. 6 bulan ataupun lahir 6 bulan ataupun tidak lah. Maksudnya sama ada dia lahir cukup bulan ataupun tidak dalam perkahwinan tersebut lah. Ataupun maksud ini bukan berkaitan nasab maksudnya dari segi edah ni. Jadi maksudnya edah tamat bila melahirkan anak itu, sama ada panjang atau pendek tempoh kehamilannya. Pendek ataupun okey. Jadi sama ada dia lahir tersebut bayi cukup sifat ataupun tidak kan, ataupun seketul daging sekalipun, maka kira tamatlah edah. Sama ada kelahiran biasa ataupun melalui pembedahan. Itu kalau dia hamil. Kalau tidak hamil, di mana dan suami sama ada suami pernah menyetubuhinya atau tidak, tempohnya adalah 4 bulan 10 hari. Okey, maksudnya sama ada setubuh ataupun tidak setubuhi. Contohnya lepas kahwin, akad nikah sah, tiba-tiba kena serangan jantung mati. Maka 4 bulan 10 hari. Okey, kemudian yang seterusnya, kalau kewajipan seterusnya berkaitan dengan bagi yang perempuan kematian suami, dia kena beredah. Kewajipan isteri beredah kena kematian. Jadi kewajipan ni yang pertama dia kena berkabung. Berkabung ni dia tidak boleh berhias, memakai pakaian yang menarik perhatian kan, memakai pakaian barang kemas, emas, perak kan, dan juga memakai bauan. Kalau dia buat, dia melakukan perbuatan yang berdosa. Okey, jadi itu yang pertama, dia panggil berkabung. Kemudian duduk dalam rumah, menetap dalam rumah dan tempoh edah. Dia tidak dibenarkan keluar melainkan ada pada siang hari, melainkan ada hajat.
Kalau ada hajat, dia kena balik semula lah ke rumah untuk bermalam semula, kan? Seperti untuk ada mungkin kerja, untuk pergi dapat rawatan, perubatan, kan? Itu contohnya lah. Okey. Kemudian yang seterusnya, edah kerana perceraian. Okey, kalau edah kerana perceraian ni, kalau kita tengok yang pertama, isteri yang telah disetubuhi, ni bagi kes yang mana berlaku persetubuhan, di mana yang pertama, kalau sama ada dia tu suami ceraikan dia ataupun dipisahkan oleh mahkamah, itu fasah, maka kalau dia tu hamil, tempoh edahnya adalah dengan melahirkan anak, sama seperti perempuan yang kematian suami, melahirkan anak lah, kan? Melahirkan anak. Okey, sama ada cukup bulan ataupun tak cukup bulan ke, ataupun sekatul daging pun sama jugalah. Okey. Yang kedua, kalau dia tidak hamil dan masih belum putus haid, maka edahnya 3 kali suci. 3 kali suci. Bermula daripada selepas perceraian dia. Kalau perempuan yang tidak ada haid, kan, sama ada dia masih kecil kanak-kanak ataupun yang sudah menopause, maka edahnya selama 3 bulan. Okey, bagaimana pula kalau suami mati semasa sedang beredah? Kalau suami mati, kan, sebab menjatuhkan talak, maka begini, kalau dia talak raj'i, maka talak raj'i itu talak 1, talak 2, maka berpindahlah daripada edah talak raj'i tersebut kepada edah kematian. Itu bertukar, sambung 4 bulan 10 hari. Maksudnya tukar yang baru, start yang baru 4 bulan 10 hari, bermula daripada kematian suami tersebut. Kalau diceraikan talak bain, maka edahnya tidak berubah lah, kerana perempuan talak bain dikira terputus daripada suaminya. Okey, di antara kewajipan isteri yang ceraikan tanpa edah, pertama, tinggal mengetap dalam rumah lah yang disediakan baginya semasa beredah. Okey, sama ada diceraikan secara difasahkan ataupun talak, maka wajib menetap dalam rumah, kerana ini adalah peruntukan rumah adalah di antara hak yang disediakan, yang wajib disediakan oleh suami terhadap isteri, sama ada talak bain ataupun talak raj'i, kena duduk di situ, tak boleh keluar, melainkan ada hajat yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Okey, kemudian yang seterusnya adalah haram mendedahkan diri untuk dipinang oleh lelaki lain. Jadi sebab tu jangan terlalu expose diri kepada pihak luar, kerana banyak duduk dalam rumah, kerana dia masih lagi dalam edah, kena ada hak Allah, kerana dalam edah ni ada juga hak Allah SWT. Walaupun contohnya talak bain, kan, walaupun sudah terputus daripada suami, jangan lupa dia ada hak Allah SWT yang tidak boleh mendedahkan dirinya kepada pihak lain, takut dibimbangi, dia menipu, dia sudah habis edah, sedangkan edahnya masih belum habis lagi untuk dia berkahwin dengan lelaki yang lain, kan. Kemudian hukum tinggal bersama dan satu rumah. Okey, mazhab Hanafi boleh tinggal bersama suami isteri selepas berlaku perceraian, selepas berlaku perceraian, kerana bagi mazhab Hanafi ni bagi talak raj'i, kerana dalam mazhab Hanafi mereka masih lagi boleh beristimta', dan kalau berlaku istimta', berlaku persetubuhan, maka dikira sebagai rujuk. Ini adalah bagi mazhab Hanafi. Maka suami boleh bebaslah keluar masuk jumpa isteri walaupun tanpa izin isteri, kan. Tapi kalau berubahkan secara talak bain, talak 3, perlu ada pemisah antara mereka berdua. Okey. Kalau mazhab Maliki, kalau diceraikan talak raj'i, talak raj'i dikira sama seperti isteri, kan, dari sudut istimta' tapi diharamkan. Suami tidak boleh bercakap dengannya, masuk temu dengannya walaupun ada orang menjaganya. Dan mazhab Syafi'i berpendapat dengan mazhab Maliki dan isteri, namun terdapat segi perincian lah bagi mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan haram atas lelaki tinggal satu rumah bersama isteri sedang menjalani edah, sama ada talak raj'i atau talak bain. Ini dikira sebagai berkhalwat, kan. Berkhalwat dengan isteri sedang menjalani edah sama seperti berkhalwat dengan perempuan ajnabi. Namun dalam rumah besar diharuskan jika ada bersama lelaki itu mahram lelaki pada isteri atau mahram wanita kepada lelaki. Okey. Mazhab Hambali membezakan antara perempuan pisah secara talak raj'i dan bain. Bagi perempuan secara talak raj'i, suami boleh khalwat dengan dia, bersetubuh dan bersafir dengannya. Isteri juga boleh melihatkan suami itu. Maka pisah secara talak bain tidak boleh melakukan sedemikian. Itu saja hak-hak isteri selepas perceraian, hak tanggungjawab isteri selepas perceraian. InsyaAllah kita akan sambung lepas pada ini hak isteri selepas perceraian. Yang ini kewajipan, ini hak. Wallahualam.